Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak siapa-siapa yang ataupun sudah menonton video aku yang misteri malam asrama part 1. Aku terima kasih kepada siapa yang dah menonton. Aku syukur sangat-sangat. Tanpa korang aku tak berada di tahap ni. Okey, untuk hari ni sambungan dia adalah misteri malam asrama part 2. Untuk hari ni, sebelum kita lanjut ke cerita yang pertama, aku nak disclaimer awal dulu, siapa-siapa yang ada penyakit-penyakit kronik ataupun penyakit-penyakit yang boleh membahayakan diri anda, saya harap anda nak tengok boleh, tapi ambil orang kata langkah lain lah kalau nak tengok tu. Kalau untuk dengar sahaja pun boleh, saya tak marah. Okey, sebab dalam video ni apa bagai elemen-elemen seram ataupun elemen-elemen yang boleh memerajatkan diri korang. So, kalau tidak ada apa-apa lagi ni, mari kita ke cerita yang pertama. Okey, untuk cerita yang pertama ini, aku menerima cerita ini melalui IG ataupun Instagram. Orang yang bernama Aiman, dia menghantarkan mesej ini kepada, dia hantarkan cerita ini kepada DM aku. Dia pun berkata, "Assalamualaikum Abang Afiq. Nama saya Aiman. Saya berasal daripada Perak. Saya menetap di Lenggong, Perak." Kata susah sikit nak sebut ni. Saya pernah mengalami benda ini bukan terjadi pada saya, tetapi terjadi pada kawan saya sendiri. Kisah ini terjadi ketika saya berada di tingkatan 3. Saya dengan teman saya ni baru saja dimasukkan ke asrama penuh. Waktu kami tingkatan 2, kami sekolah bersama tapi bukan sekolah asrama, sekolah menengah biasa. Bila masuk sahaja ke tingkatan 3, kami tahun ini, pada tahun itu saya akan menduduki PT3, peperiksaan tingkatan 3. Waktu sebelum saya dengan kawan saya masuk ke dalam asrama ini, kawan saya ni bila dah masuk ke dalam asrama ini, dia dah jadi perangai dia dah jadi lain. Dia dah mula jauhkan diri, dia dah mula orang kata tak nak bercampur gaul dengan orang-orang yang ada sekeliling, tak nak berkenalan. Dia jadi macam seolah-olah dia macam jauhkan diri pada orang ramai, dia nak sendirian. Dan pada satu hari tu saya tegur dia, dia kata, aku bagi nama samaran dia, contohlah, "Zul, kau ni aku tengok kau ni macam jauhkan diri daripada aku je, kau tak nak kawan aku lagi ke?" Zul yang bukan nama sebenar pun berkata pada Aiman, "Tak adalah, aku penat lah, aku macam alah baru masuk kan, kau tahu lah kalau baru masuk asrama ni dia punya mood lain macam sikit." Aiman pun kata, "Okey lah, tak apalah, macam tu nanti kita jumpa lah balik nanti." Dan kisah dia berlaku pada suatu masa ni. Satu masa tu ketika diorang tengah rehat, tengah makan, dia ternampak si Zul ni, bukan nama sebenar, membawa bekal makanan itu pergi ke belakang tandas wanita, tandas perempuan lah. Pada hari pertama benda ini terjadi, Aiman biarkan. Hari kedua, Aiman pun biarkan. Masuk hari ketiga, Aiman dah rasa curiga kepada si Zul yang bukan nama sebenar. Dia pun mengekori secara senyap-senyap si Zul ni, dan Aiman follow dia daripada belakang. Dia tengok apa yang si Zul ni buat, bukan nama sebenar, si Zul ni buat pada belakang tandas. Dia bila sampai di belakang tandas wanita, alangkah terperanjatnya Aiman kata dia sedang bagi makan pada sesuatu, tetapi kat situ tak ada orang, dia seorang je dekat situ. Dia macam angkat sudu, dia suap ke orang, tapi nasi tu bukan tu, dia jatuh ke bawah. Pandangan Aiman, dia nampak nasi tu macam si Zul ni buang kan. Tetapi bila dia tengok betul-betul, si Zul ni seolah-olah sedang menyuapkan makan kepada seseorang. Aiman pun balik ke kantin, duduk balik, dan bila dia dah habis rehat, dia masuk ke kelas. Dia tengok si Zul ni, bukan nama sebenar ni, lambat masuk kelas.
Dia pun bila Zul dah masuk dalam kedai, dia pun bertanya, kau pergi mana tadi? Oh, aku pergi tandas lah, aku sakit perut. Si Zul ni bukan nama sebenar berkata kepada Aiman. Aiman kata, oh ya ke, kali dia masuk lambat nanti cikgu marah. Okey. Dan kisah ini terjadi pada satu malam. Tiba-tiba dah masuk dalam, bila waktu diorang nak tidur tu dekat dorm, waktu Aiman nak tidur ni, tiba-tiba dia ternampak si Zul ni bangun, buka dia punya loker, angkat satu bekal makanan, dia letakkan sudu atas tu, dia keluar daripada dom tu, dia jalan terus. Kebetulan Aiman belum tidur lagi. Dia pun terus follow si Zul ni, bukan nama sebenar, pergi ke ikut dia lah mana dia nak pergi. Sekali Aiman ni follow. Nah, kalau korang nak tahu apa yang terjadi, bila sampai saja di belakang tandas wanita, Zul ni seolah-olah menyuapkan makanan kepada seseorang. Kali ini Aiman terlihat satu sosok wanita yang agak bongkok dan dah agak tua, yang sedang berdiri di depan Zul yang bukan nama sebenar. Si Aiman pun macam, dia pandang, dia tengok kan, apa yang menakutkan. Apabila Aiman memandang ke Zul dan makhluk tu seolah-olah menoleh menengok Aiman ini. Aiman ni jadi ketakutan, dia pun kabulkan pandangan dia tak nak tengok, dia balik ke dorm. Bila sampai ke dorm, dia tengok si Zul ni pun macam tak sampai lagi, mungkin lambat, dia macam syaki sesuatu. Dan tiba-tiba bila dia tanya apa semua, Aiman ni Zul ni macam nak mengelak lah daripada ditanya. Dan pada satu malam tu, ini akibat orang kata, sekali waktu tu nak dekat maghrib, diorang nak solat, tiba-tiba ada salah seorang teman ni panggil dan menjerit-jerit, kata, weh, tolong. Lepas tu Aiman pun berlari ke arah teman yang menjerit ni, kata, kau kenapa? Aku tengok tu, siapa dekat atas tangki tu. Lepas tu bila Aiman tengok, dia terlihat alangkah terperanjat dia ternampak si Zul ni sedang berdiri atas tangki, sedang memandangkan ke bawah. Si Aiman dengan kawan-kawan dia pun berlari pergi ke tangki tu. Aiman kata, Zul, kau dah gila ke apa? Kau nak apa atas tu? Kau turun sekarang. Kau turun. Kau jangan buat gila lah. Lepas tu kawan dia kata, korang turun lah. Kau buat apa? Kau nak bunuh diri ke? Dah sekali Zul kata, memang aku nak bunuh diri. Lepas tu Aiman kata, kenapa kau nak bunuh diri? Apa salah kita orang buat kat kau? Kita kalau buat salah pun kita minta maaf dengan kau. Aku rela mati daripada hidup sengsara tanpa orang yang aku sayang. Rupanya sebelum orang kata Zul dengan Aiman ni masuk ke asrama, kekasih Zul telah pun meninggal dunia akibat kemalangan motosikal. Dia kereta rempuh dia dan dia mati di tempat kejadian. Segala tulang tangan dia, tulang kaki dia, tengkuk dia patah. Di situ bila kita orang dapat tahu macam tu, Zul ni macam dia dah duduk atas tangki, dia dah ujung-ujung lah. Sekali Aiman kata, Zul, kau jangan buat macam ni. Lepas tu Aiman ni pun dah tak tahan lagi, dia berlari naik ke atas. Kebetulan baru dia melangkah je satu anak tangga, Zul daripada atas telah pun terjun dan bunuh diri. Apakah yang terperanjat bila Aiman tengok Zul jatuh di satu batu yang besar, kepalanya berdarah dan dia macam keadaan menggelupur, macam menggelitik macam tu. Dan kebetulan ada budak-budak ni panggil cikgu. Lepas tu cikgu kata, kenapa, apa yang terjadi ni? Cikgu bawa dia pergi hospital apa semua, dan doktor mengesahkan Zul telah pun meninggal dunia. Dan Aiman pun kata, apa yang jadi ni? Lepas tu bila dapat tahu cerita kekasih dia telah pun meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya, kekasih ni dia rempuh kereta dan tulang tengkuk dan tulang lengan, tulang kaki ni semua patah.
maknanya si Zul ni mengalami satu tekanan ataupun depres yang sangat-sangat orang kata kronik ataupun kritikal. Dan Aiman kata, Aiman ada tuliskan pesanan kepada semua dan saya sendiri, kalau kita nak bercinta ke, nak apa ke, kita, sebab sekarang ni masa ni bukan untuk kita bercinta waktu sekolah, sebab masa kita panjang lagi. Mungkin kita bercinta pada waktu sekolah ni agak membebankan hidup kita, kerana bila ini dia apa yang ditulis pada saya, yang ditulis pada dia dan dihantarkan pada saya. Dia kata kita jangan couple lah. Orang kata kalau nak berkawan baik, BFF, macam best friend forever tak apa. Kalau nak couple-couple ni orang kata membebankan diri kita, sebab kita nak kena beli macam-macam untuk dia, tapi lepas dia jumpa lelaki lain yang boleh tanggung dia, yang lebih kaya, ditinggalkan kita ibarat kain buruk. Itulah untuk cerita yang pertama. Banyak nasihat apa yang kita boleh ambil untuk cerita daripada Aiman ini. Kata banyak nasihat kita boleh ambil. Salah satunya pada yang couple-couple tu, aku nasihatkan secara elok. Pada yang couple tu, jaga anak orang baik-baik. Orang kata kalau couple-couple ni jangan buat benda-benda yang tak elok. Setialah pada yang satu. Sebab apa? Apabila kita setia pada yang satu, insya-Allah dia akan setia pada kita. Okey, kalau tidak ada apa-apa lagi, mari kita ke cerita yang pertama. Yang kedua. Pertama pula. Yang kedua. Maaf, silap. Okey, untuk cerita yang kedua. Yang cerita yang kedua ni orang kata dia simple saja kisah dia. Berlaku pada asrama juga. Kisah dia orang kata menyerupai kawan. Itu yang dihantarkan oleh aku. Cerita ni melalui Instagram juga, yang bernama Syafiqah. Sekejap, saya lupa je mana handphone ni. Nama dia mana nama? Suhaiza. Minta maaf lah, jauh Suhaiza dengan Syafiqah. Tiba. Okey, Suhaiza. Dia menghantarkan kepada saya cerita ini. Disimple saja. Dia kata menyerupai kawan. Dia kata Assalamualaikum Abang Afiq, nama saya Suhaiza, saya berasal daripada Kelantan. Kata Kelantan. Demo dok kena bagi. Gitu. Saya berasal daripada Kelantan. Saya berumur 15 tahun. Saya suka mendengar cerita abang yang baru saja ditubuhkan YouTube channel ini. Orang kata walaupun orang kata dia punya video ni tak adalah macam YouTuber yang lain, tapi saya suka dengan cara penyampaian dia, walaupun ada sedikit masalah gagap ataupun, tapi saya suka cara penyampaian dia. Ada gelak sikit, ada ketawa sikit, ada macam kata kelakar-kelakar sikit. Saya suka. Kata kita kena ambil pandangan netizen. Kisah ini berlaku pada diri saya ketika saya dengan kawan saya sedang bermain apa dalam dom dekat apa ini kata dalam bisnes ni, sedang berborak-borak dalam dom saya ada 4 orang termasuk saya. Saya sendiri, Suhaiza, Natalia, Natasha, sama dengan Hamiza. Ini 4 orang yang kawan saya lah. Ketika kita sedang borak-borak, saya ni rasa nak terkucil. Orang kata nak buang air kecil lah. Waktu saya cakap dengan kawan saya, korang borak dulu aku nak pergi tandas je lah, aku nak buang air kecil. Kawan-kawan saya pun kata, okey tak apalah, kau pergilah dulu, nanti apa-apa
kita orang nanti kau jangan lupa kunci pintu apa semua. Okey. Bila si Suhaiza ni pun keluar dalam tandas, bila dia keluar dalam tandas, keluar daripada dorm, dia menuju ke tandas apa semua. Ketika dia masuk ke tandas, dia ternampak waktu dia masuk satu cubicle, salah satu cubicle dia masuk, dia buang air kecil. Waktu dia tengah buang air kecil tu, dia terdengar tandas cubicle sebelah dengar bunyi flash. Sound effects ni. Dia macam aduh lah, siapa lah ni malam kita tandas, apalah, mungkin nak terkencing juga lah. Alhamdulillah selamat dia kawan. Waktu tu dia dah buang air kecil apa semua, dia dah bersihkan, dia extinguisher apa semua, dia keluar. Lepas tu dia tengok toilet sebelah, tengok masih terkunci lagi. Oh, buang air besar kot. Lepas tu dia tengah cuci tangan, sekali cubicle yang sebelah tu buka, tengok kawan dia Hamizah keluar. Tetapi kawan dia tu selalu ni kalau kita jumpa kawan datang mesti tegur, "Weh, kau apa? Borak-borak sikit-sikit." Ini tak, Hamizah ni dalam keadaan tunduk keluar daripada toilet. Suhaiza pun manggil dia, "Weh, Miza." Hamizah. Hamizah ni tidak mengindahkan kata-kata Suhaiza ni. Suhaiza ni macam, "Kau ngajar aku, panggil kau palau aku Aduh, macam ni lah member kuat palau." Dia kata macam tu. Dia kata, lepas tu dia basuh tangan apa semua. Sekali dia keluar, ketika dia kaki dia nak melangkah keluar ke bilik air, dia terdengar satu bunyi bayi menangis dekat dalam salah satu cubicle tu. Dia dengar macam bunyi bayi, macam bila kita cubit bayi ni macam betul. Macam tu lah contoh sound effect ni. Sekali bila dia dengar macam tu, dia macam dia keluar apa semua. Dia macam tak ada apalah kot, insya-Allah. Dia dah keluar bilik air, kata tak ada apalah. Bila dia tengok, dia jalan-jalan masuk dalam dorm. Sekali dia nampak kawan dia Hamizah tu ada tengah borak-borak dengan kawan-kawan dia yang lain. Lepas tu dia masuk, lepas tu dia kunci pintu. Lepas tu dia pergi dekat-dekat, kata, "Weh Mizah, aku panggil kau dalam tanda kau tak nak dengar Kau palau aku apa? Dia macam, alah biasalah perempuan kan, nak buat suara lembut erti kita buat suara macam ni. "Kau palau aku apa? Aku panggil banyak kali, mentang-mentang kau pergi tandas tadi." Lepas tu Hamizah tu kata, "Sejak bila aku pergi tandas? Aku duduk sini dengan 3 orang, dengan semua ni kat sini tadi. Sejak bila aku pergi tandas?" Lepas tu Suhaiza ni macam tak percaya. Dia kata, "Kau tipu kau tipu. Tadi kau pergi tandas baik kau jujur. Sebelah kau belasah baik kau jujur." Contoh. Maaf Okey, kita terus ke cerita tadi. Minta maaf ada sikit gangguan. Kata bila dia tegur-tegur macam tu, kawan Hamizah ni kata dia tak pergi. Lepas tu Suhaiza ni kata, "Betul lah kau tak pergi Siri, kau jangan main-main doh. Ini benda bukan main-main tau." Kata. Lepas tu Hamizah kata, Bukan. Aku tak pergi." Tanya tu. Lepas tu Suhaiza ni tak percaya. "Betul lah dia tadi dia pergi tandas ke tak?" "Tak, dia duduk kita orang daripada tadi." "Habis siapa yang aku nampak kat tandas tadi keluar daripada salah satu cubicle tu? Aku ingatkan kau, baju sama dengan kau, rupa sama dengan kau, tapi keluar daripada tandas aku panggil tu." Lepas tu dia orang dah meremang, dia orang takut, dia orang berhentikan dia orang punya conversation kat situ, dia orang semua tidur. Untuk esok pagi tak ada apa-apa yang berlaku pada diri Suhaiza. Dan memang sini-sini kata tandas tu ada, orang kata kes lama lah, tapi tak tahulah kes apa, kes macam-macam kes lah. Orang main spirit coin ke, main apa ke yang terjadi pada dalam tu. Ada yang main hantu cermin apa semua, terjadi macam tu, macam benda tu tak nak keluar. Mungkin dia menghantui bilik air tu. Itulah untuk cerita yang kedua. Aku harap korang terhibur dengan kisah yang kedua ni. Dia memang simple kisah dia. Kata untuk asyik yang cerita yang kedua ni banyak. Kalau kita baru masuk asrama tu, kita jangan mandai-mandai kita nak cuba macam-macam spirit coin, hantu yang dekat cermin, benda-benda macam ni. Kita cuba pakai kostum makhluk gula-gula,
makhluk Cik Ponti, kita nak cuba, jangan cuba. Sebab apa? Bila kita cuba, kita seolah-olah kita macam panggil dia datang. Kata mungkin benda dia kata, aku tak nak datang tapi kau panggil aku muncul depan kau. Macam tu. Okey, itulah untuk Chris pula, untuk kisah yang kedua. Untuk kisah yang ketiga ni, ada satu kisah yang ketiga. Ni bonus. Selalunya 2 kisah kan. Ini kisah yang ketiga. Let's go. Kisah yang ketiga. Okey, untuk kisah yang terakhir ataupun kisah yang ketiga ini, minta maaf. Kata ni terjadi kepada salah seorang kawan aku juga. Ini kawan aku sendiri yang terjadi pada tahun 2016. Kata sini akulah. Nama dia Bazli. Aku panggil dia Abang Bazli. Dia ni menetap dekat salah satu asrama yang berada di Puchong. Seolah asrama penuh. Dia kata kisah ni terjadi pada diri dia apabila dia first dulu masuk asrama ni. Malam tu dia adakan macam orang kata ice breaking lah. Sini-sini ada yang turun kan. Dia kata hampa semua boleh pergi mana-mana. Korang semua, dia orang nasihatkan korang semua boleh pergi mana-mana. Tempat korang nak pergi, korang nak masuk ke apa. Tapi salah satu bilik ini, bukan bilik, kata apa tadi, aku baru jumpa dia tadi, dia ceritakan bukan bilik, salah satu tempat simpan pasu-pasu bunga ni. Hampa jangan masuk ke dalam kawasan tu. Yang lain semua hampa nak pergi, hampa boleh pergi, tapi kawasan yang simpan pasu bunga hampa tak boleh pergi. Contohlah macam tu lah kisah dia ceritakan. Dia cakap hampa pula. Okey, kita balik ke orang KL lah, Kiil. Dia kata pada mula-mula dia masuk tu, dia pada hari yang kedua tu, dia ada seorang makcik ni tanya, kata nak boleh tak carikan anak makcik yang bernama apa tadi, kata tadi panjang nama tu. Lepas tu Bazli, abang senior ni, Abang Bazli ni kata boleh makcik, boleh. Makcik punya tingkat, makcik punya anak duduk blok berapa? Blok C, tingkat 3, nombor 2. Okey. Baik makcik, saya pergi cari dia sekarang. Waktu si Abang Bazli ni pergi cari budak yang anak makcik ni, dia terasa penat sebab blok C tu ke belakang jauhnya. Dia rehatlah di tempat yang sini-sini kata hampa semua tak boleh pergi, tapi dia rehat kat situ sebab dia tengok pintu semua terbuka. Tengok seolah-olah ada orang dekat dalam tu. Betul bila dia masuk, dia cakap Assalamualaikum. Dia tengok ada seorang, ada orang kata macam ada macam orang-orang berjubah, ada makcik-makcik pakai baju putih sedang mengemas-ngemas dalam tu. Lepas tu si Abang Bazli ni pun jadi macam hairan lah. Mungkin orang baru masuk kot. Dia kata Assalamualaikum makcik. Assalamualaikum makcik. Dia pun pergi tegur. Dia kata makcik-makcik, yang pakcik-pakcik pun jawab lah, Waalaikumsalam nak. Waalaikumsalam. Mana nak? Tak, saya saja je nak tengok kawasan ni makcik. Boleh, apa salahnya. Kalau kita baru masuk ni, kita nak tengok-tengok, apalah kita nak tengok, orang kata kawasan di sekolah ni, apa salahnya kan. Dia macam berborak biasa. Lepas tu bila dia tengok pakcik tu, pakcik saya minta izin dulu pakcik. Saya nak pergi panggil kawan saya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pakcik. Bila si Abang Bazli ni keluar apa semua, tengok dia jalan pergi blok C. Dia panggil budak tu. Lepas tu budak tu sebenarnya dia jadi member dengan dia. Lepas tu baru jadi member dengan dia. Dia pun kadang-kadang macam tu. Dia kata mak kau datang kau pergi kat kantin. Lepas tu si Bazli ni pun ikut lah. Kebetulan dia lalu dekat kawasan tu, kawasan pasu bunga tu sekali lagi, yang simpan pasu bunga. Kawasan dia macam besar. Dia besar kawasan dia. Bila dia lalu, alangkah terperanjat ni bila dia tengok pintu yang dia tengok terbuka tu bukannya buka. Sebenarnya kunci, ada 3 mangga, atas, tengah, bawah. Sebab tu dia tengok dekat dalam tu ada
macam alas-alas pasu semua yang dah tersusun. Kawasan itu agak berhabuk, tapi dia terfikir macam mana dia boleh masuk dekat dalam tu. Dia boleh berborak dengan pakcik dan makcik yang berada kat dalam tu, dan siapakah pakcik dan makcik yang berada dalam tu, sedangkan sini-sini kata tempat tu telah ditutup selama 10 tahun yang lalu. Lepas tu Abang Bazril kata cuba cakap kat sini kata baru dari sini dia ceritakan sebenarnya itu adalah tapak perkabungan bunian. Memang dekat situ tapak perkabungan bunian, sebab dulu ada tapak ni, dulu tempat tu diorang tak kasih bina macam blok-blok ke apa, dia bina lah tempat-tempat macam tu, tempat-tempat yang bersih, yang jarang orang datang untuk sepahkan apa ke, dia tak suka. Itulah untuk cerita yang terakhir. Aku harap korang terhibur dengan kisah aku yang terakhir ini daripada Abang Bazli, gangguan Kampung Bunian. Kampung Bunian. Itu yang dia katakan pada aku. Okeylah, sebelum kita akhiri video kita ni, aku doakan korang semua diberikan kesihatan yang baik dan sihat selalu, dan dimurahkan rezeki, dibuka pintu rezeki melimpah ruah ke atas semua yang menonton video ini. Sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe, like and share video ini. Sampai 5k subscriber, korang subscribe di channel aku, korang takkan rugi, sebab akan hadiah-hadiah misteri yang akan menanti diri anda di suatu hari nanti. See you. Kita jumpa pada minggu depan setiap hari Jumaat di Fake Nas Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. See ya.